Perempuan tu masa senyum tu, perempuan tu dah kat luar kereta dah. Lepas tu sepupu saya caw terus lah. Tak ada tutup-tutup pintu, dia caw terus. So, saya pernah tanya benda ni dekat ustaz lah. Ustaz kata hantu ni adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ashraf Jeffrey. Of course, anda bersama saya Ashraf Jeffrey. Dalam video ni saya nak kongsikan pengalaman saya, which is kita kan berada dalam bulan yang mulia, bulan puasa Ramadan kan. So, saya nak kongsikan beberapa benda ataupun pengalaman saya berkait dengan Ramadan ni. Berbeza dengan ramai orang, saya rasa lah. Saya antara orang yang berpuasa lambat. Saya dapat puasa penuh tu lambat lah. Saya rasa dalam darjah 3 baru saya dapat puasa penuh. Itu pun bukan 30 hari. Puasa penuh saya masukkan ialah dari sahur sampai buka puasa. So, mak saya tak ingat lah. Saya actually memori saya masa kecil sangat-sangat kurang. Saya tak rasa mak saya dia sangat strict dalam bab puasa ni. Maybe dia suruh saya puasa tapi saya tak puasa, dia pun tak marah lah saya rasa. Cuma masa darjah 3 tu saya ingat lah memang saya puasa ye. Saya puasa macam tu. Bila mak untuk pengetahuan anda, saya memang jarang masuk ke dapur. Saya tak, ialah budak lelaki kot. Budak kan, bukan sekarang. Sekarang pun saya tak masuk dapur. So, bulan puasa adalah bulan yang paling banyak saya masuk ke dapur. Paling banyak tolong mak saya dekat dapur. Sebab yang pertama, saya boleh curi-curi minum air. Yang kedua, saya boleh test makanan. Mak saya akan suruh saya test makanan. So, that's why masa bulan puasa adalah bulan yang paling saya jadi anak soleh. Saya tak pastilah orang lain macam mana, dapat puasa penuh macam mana kan. Tapi saya ingat saya dapat puasa penuh bulan secara satu bulan tu bermula darjah 4 lah. Kemudian bila saya pun dan kita bercakap tentang khatam Al-Quran, habis baca Al-Quran kan. Saya pun antara orang yang lambat habiskan Al-Quran. Saya habiskan masa darjah 6. Itu pun tipu-tipu punya. Saya punya ustazah adalah jiran saya. Dia duduk di rumah yang ketiga dari rumah saya. Saya adik-beradik akan pergi belajar dekat sana. And kadang-kadang saya akan skip page yang saya mengaji tu. Sebab ustazah ni ajar banyak orang. Dia ajar banyak orang. So saya yakin lah dia tak ingat page mana yang saya baca. So saya akan skip beberapa page. Even kadang-kadang kalau mak saya tidur, dia pening kepala kan, saya tak pergi pun mengaji. Saya akan bagi tahu dia, Umi nak pergi mengaji ni. So dia pun cakap pergilah kan. So kita salam dengan dia, kita jalan kaki kan nak pergi kan. So bila buka pintu rumah, saya pun tutup pintu rumah. Lepas tu saya tunggu dekat luar dalam setengah jam dan saya masuk balik lah. So bila khatam Al-Quran pun sebenarnya untuk first time tu memang saya tak khatam juga. Masuk tingkatan 1, saya masuk ke sekolah agama, menengah agama Falahiyah, yang mana sekolah tu dia punya bi'ah ataupun dia punya suasana sangat-sangat bagus untuk orang Islam. Saya dapat habiskan bacaan Al-Quran saya masa tingkatan 1 dan masa tingkatan 2 dapat habiskan juga masa bulan puasa. Dia sebab bukan kita nak habiskan sangat, bukan macam mana dia sebab bila kita duduk dalam suasana yang bagus ni, kita akan ada pesaing-pesaing and kita tak nak kalah dengan mereka. Jadi ada ramai kawan-kawan saya di sekolah Falahiyah dulu yang bacaan Quran dia lancar, laju, sedap untuk didengar berbanding dengan saya kan. Bila kita tengok dia dapat habiskan 1 juzuk sehari, kita pun rasa macam tercabar. So kita buat benda yang sama. Alhamdulillah dapatlah khatam betul-betul habiskan Al-Quran. Lepas tu saya pun masuk sekolah menengah agama, sekolah menengah sains, sekolah sains, sekolah Terengganu. Alhamdulillah sebab bi'ah dekat sana pun okey. Bi'ah ni suasana dekat sana pun okey. Ada kawan-kawan saya yang jadi doktor sekarang, dia punya semangat agama tu memang tak boleh dikalahkan lah. Even sahabat baik saya, kawan baik saya, dia jadi ustaz sekarang, dia mengajar dekat Pondok Pasir Tumbuh. So quite bangga lah. Saya sangat bangga lah. Macam aku pernah berkawan dengan orang yang dipilih oleh Allah untuk ajar anak-anak dekat satu pondok yang sangat-sangat famous, sangat-sangat bagus dekat Malaysia ni kan, sekolah Pondok Pasir Tumbuh kan. Lepas tu saya sambung belajar ke Jepun. Saya dapat beasiswa ke Jepun.
Dan dekat situ saya sambung belajar agama dalam bentuk usrah. Dan tabligh saya pun ada keluar jugalah. And bulan Ramadan saya dapat masa tingkatan tu memang dapat habiskan Al-Quran bulan Ramadan, tapi sekarang macam susah sikit lah, walaupun dah cuba buat, still tak mampu nak habiskan lagi. InsyaAllah kita akan usaha lagi. Saya akan usaha lagi. Untuk pengetahuan anda, saya tak baca ikut naskah Quran. Saya guna apps. Nama apps tu Tilawah. Saya dah buat banyak video tentang apps Tilawah. Macam apps ni bagus gila sebab dia satu, kita boleh baca makna dia, maksud dia, so kita boleh tadabbur terus. Lepas tu dia pun ada tulis tajwid, and kita tahulah tajwid macam mana nak baca kan. Dan katakan kita tak tahu nak baca dia macam mana, kita boleh play, kita boleh dengar bacaan dia. Dan yang paling penting dia boleh dia automatically save dekat ayat mana paling last kita baca. Yang tu sangat-sangat berguna lah. Apps ni dibuat oleh junior saya. Junior saya ni memang hebat gila lah. Dia junior dekat Jepun dulu. So, saya sangat-sangat berterima kasih sebab wujudnya apps sebegini. Kalau dulu saya ada guna Muslim Pro, tapi Muslim Pro anda pun tahu ada isu data breach, ada isu, banyaklah isu tak bagus tentang Muslim Pro. That's why kalau anda nak baca Al-Quran, saya suggest anda untuk guna apps Tilawah ni. Kalau anda peminat Mira Filzah, maybe anda boleh guna apps yang dibuat oleh suami dia, Tartil. Menarik tentang Tartil pula, dia macam Shazam oh. Maksudnya, kalau kita pergi solat tarawih kan, kita pergi solat tarawih dan kita dengar ustaz ni dia baca macam sedap gila bacaan dia, tapi kita tak tahu surah apa yang dia baca kan. So kita buka apps tu, dia akan record suara ustaz tu. Dia akan teka surah mana lah, insyaAllah tepat lah apa yang dia teka tu. So itu pengalaman kedua. Dan saya pergi dekat Jepun, saya berpuasa dekat Jepun. Unluckily berpuasa dekat Jepun adalah jatuh pada musim panas. So siang dia lama berbanding dengan malam. Lagi teruk, dia punya panas tu memang tak boleh bawa bincang lah. Kalau anda tonton video saya sebelum ni pun, saya dah cerita pengalaman saya berpuasa dekat Jepun pada musim panas. Panas dia memang panas teruk lah. Ramai memang setiap tahun akan ada orang mati ketika musim panas ni sebab dehydrated. Sebut tentang dehydrated ni, saya teringat berita terbaru tentang budak darjah 1 yang dehydrated. Dehydrated sebab sebab ayah mak dia paksa dia untuk berpuasa. Saya ada anak. Saya tak tahu orang lain punya didikan macam mana, tapi saya lebih suka anak tu dididik dalam keadaan yang relax, santai. Dia nak main, bagi dia main, but make sure dia tak tertinggal kapal. Macam contoh, bila dia masuk ke sekolah tu, dia dah pandai baca ABC macam kawan-kawan dia yang lain. Lepas tu dia dah pandai baca Iqra, dia pun dah boleh bercakap bahasa Inggeris, dia boleh buat matematik. As long as like that, okay. Saya tak berapa push anak saya supaya dapat nombor 1. Cuma saya just nak pastikan dia tak berada di below average lah. Saya nak dia berada pada average ataupun atas dari average. Itu cara saya. Even masa puasa ni, saya didik anak perempuan saya yang umur 8 tahun supaya dia dapat berpuasa penuh dengan cara tak makan, tapi dia boleh minum air. Itu pun dia tak berapa, dia macam nak berpuasa penuh juga, dia usaha kan. And waktu sahur pun saya bagi dia waktu sahur yang agak lewat lah. Bila masuk subuh baru bagi dia sahur. Tengok kepada dia punya kemampuan. Ada ketika dia rasa mampu, ada ketika dia rasa tak mampu, but for me okay, tak ada masalah. Saya ada baca satu teguran dari seorang ustaz. Dia bagi tahu yang kita Muslim dekat Malaysia ni kecelaruan dari segi priority ataupun kita panggil apa istilah dia, fiqh aulawiyat. Fiqh aulawiyat, keutamaan tu sendiri. Kita lebih fokus anak-anak kita untuk berpuasa penuh compare dengan solat 5 waktu. Sedangkan kalau kita susun dari segi ibadah, keutamaan ibadah tu sendiri, solat 5 waktu adalah lagi penting compare dengan puasa. Dia tak adalah lagi penting ataupun penting. Cuma kalau kita tengok pada bila kita mati dibangkitkan semula, ibadah pertama yang disoal oleh Allah ialah tentang solat. Adakah kita solat ataupun tak? Even ulama berbeza pendapat. Adakah orang yang solat, adakah orang yang tidak solat tu akan jatuh hukum kafir ataupun tidak? So
sepatutnya kita sebagai parent, pendapat saya kita patut fokus anak kita untuk jaga solat dulu. Lepas tu baru puasa. And puasa pun kalau nak ajar dia, kita tak boleh macam strict sangat. Kalau kita nampak dia macam dah tak bermaya, lesu, suruh je lah dia minum air ke, makan coklat ke yang boleh bagi tenaga dekat dia. Sebab itu adalah budak-budak, dia belum akil balik lagi. Jadi tak ada masalah kalau dia tak puasa penuh pun. Allah pun tak marah dia. Jangan risau. Dan macam dekat setengah saya ada baca juga berita pagi tadi, ada kantin dekat sekolah dia memang tutup terus. Dia tutup terus sebab tak nak bagi anak-anak yang tak berpuasa makan dekat kantin, which is bagi saya ni ridiculous. Benda-benda macam ni. Even kan restoran kena buka pada pukul 5 petang pun saya rasa dekat Malaysia ni sangat-sangat ridiculous. Tak betul. Sebab kita hidup pelbagai bangsa, pelbagai agama, sepatutnya okey je nak run kan bisnes. Bukan sebab saya run bisnes restoran. No, dari dulu lagi saya merasakan something wrong dengan benda ni. Orang tak nak puasa ke, orang puasa ke, itu antara dia dengan Allah. Betul, memang kita sebagai contoh pemimpin kena pastikan semua berpuasa kan. Tapi saya rasa sebab semua orang tahu tentang kewajipan berpuasa atas dia juga. Even amalan kita kata betapa specialnya orang yang berpuasa ni, sampai Allah memang bagi keutamaan kepada mereka. Ganjaran tu Allah bagi sendiri. Kalau tak silap saya, boleh tegur di ruangan komen di bawah kalau saya silap. Sebab puasa ni dia sangat-sangat nampak keikhlasan dia. Macam manusia, kita tak boleh judge orang ni puasa ke tidak. Kita tak tahu. Tapi Allah dia tahu orang ni berpuasa ataupun tak. Menarik lagi tentang puasa ni, dia adalah satu amal ibadah yang bermula dengan jangan. Biasa kalau solat kan, kamu sila solat kan, zakat, sila bayar zakat kan. Tapi puasa ni, sila jangan makan. dia macam menarik lah kalau kita study benda-benda macam ni kan. So kenapa saya rasa ridiculous? Sebab kita hidup negara pelbagai bangsa, pelbagai kaum. Kawan-kawan Chinese saya bila datang dekat Kelantan, dia kata macam mati lah dia. Sebab apa? Sebab waktu pagi tak boleh makan, tengah hari tak boleh makan, tak ada kedai yang buka. Sedangkan dia memang orang kafir and dia boleh makan, dia tak puasa pun kan. Sepatutnya bagilah kebebasan untuk dia makan seperti orang seperti dia lah. Tak dia lah, sebab dia bukan orang Islam kan. Itu yang saya rasa ridiculous sikit. Kalau dekat Jepun, Jepun bukan negara Islam kan, so boleh memang waktu biasa pun buka je bisnes kan. Cuma saya rasa kita Islam ni adalah Nabi diutuskan sebagai rahmatan lil alamin kan, rahmat kepada sekalian alam. Kalau dengan cara kita tu menyebabkan orang kafir ataupun bukan Islam merasakan satu beban, saya rasa something wrong lah. Yang ni kena ubah. Dan lepas tu tentang puasa juga ada last, saya nak tutup dengan satu benda last ni. Orang kata kan puasa ni kan iblis akan diikat. Iblis akan diikat, pintu neraka akan ditutup serapat-rapatnya kan. Dan ada orang kata bila iblis diikat ni kita tak akan jumpa hantu. Tapi pengalaman saya sendiri ada pengalaman, tapi yang menarik lagi pengalaman sepupu saya. Dia lepas lepak dekat Kelantan ni ada satu culture yang kita panggil colek waktu malam. Colek ni macam kita lepak dengan kawan-kawan kita makan something, celup tepung ataupun rojak buah, kita makan ramai-ramai. Memang culture ni sangat-sangat kuat lah dekat Kelantan. Even ada satu kedai tu, dia hanya buka masa bulan Ramadan sahaja. Bila habis bulan Ramadan, dia akan tutup selama 11 bulan. Dia punya keuntungan jual colek tu dah boleh cover 1 tahun. Dia punya keuntungan besar gila. So sepupu saya ni dia balik rumah dia dalam pukul 2 pagi. Lewat lah. Dia balik rumah dia dalam pukul 2-3 pagi macam tu. Bila nak masuk lorong tu, dia nampak ada masa tu hujan renyai-renyai lah. Dia nampak ada orang perempuan berjalan. So dia pun tegur. Dia tanya nak gimana dik kan. Rambut perempuan tu panjang. Dia tanya nak gimana dik. Dia pun, perempuan tu bagi tahu nak pergi dekat rumah something lah. Dia tunjuk dekat depan sana. So sepupu saya ni pun offer lah nak hantar sebab dia naik kereta, hujan kan. Boleh lah saya tumpang ke adik. Perempuan tu pun naik duduk belakang tu. Dia pun borak lah sebab kawasan taman dia. Tapi dia tak pernah nampak perempuan tu. Macam pelik kan. Dia pun tanya ni siapa kan. Lepas tu
Perempuan tu macam tak cakap sangat. Dia tak cakap sangat. Lepas tu bila dah sampai tempat yang dia nak turun tu, perempuan tu senyum. Dia punya senyum tu sampai ke telinga. Dia punya senyum tu. Dan sepupu saya terkejut. Dia pun caw lah. Dia perempuan tu masa senyum tu, perempuan tu dah kat luar kereta dah. Lepas tu sepupu saya caw terus. Tak ada tutup-tutup pintu. Dia caw terus. So saya pernah tanya benda ni dekat ustaz lah. Ustaz kata hantu ni adalah jelmaan jin yang diikat masa bulan Ramadan ialah iblis. So dia kata possible je benda tu berlaku. Tapi wallahualam saya tak tahu apa yang sebenarnya berlaku kan. Dan last kali tadi last kan, tapi ni macam pesanan lah, nasihat. Kita bulan Ramadan ni kita kena kejar Lailatul Qadar, satu malam yang lagi mulia dari 1000 bulan kan. Syahr, betul kot, lebih dari 1000 bulan. So kita usaha sehabis mungkin. Yang ni memang menarik lah, bagaimana Allah wujudkan konsep Lailatul Qadar. Kita tak tahu bila. So kita kena usaha setiap hari. Kita kena usaha setiap hari supaya kena satu hari tu. Bila kita tak miss setiap hari untuk buat amal ibadah kepada Allah, kita tak miss untuk dapatkan Lailatul Qadar tu. Tapi kalau kita aim, okay, malam 27 likur tu aku nak usaha. Sebab orang kata malam 27 adalah Lailatul Qadar kan. So kalau bukan 27, malam 27 macam mana? So itu yang menarik sebenarnya kan. So itu saja. Apa yang bagus datang dari Allah, apa yang buruk datang dari diri saya sendiri. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk share. Kalau ada benda silap, anda boleh tegur dekat ruangan komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh, jumpa lagi.